المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 29, baris yang ketiga daripada atas. Baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula ilah itu kalimah bahasa Arab, dan maknanya, makna ilah dengan bahasa Melayu itu Tuhan, dan madlulnya itu zat yang bersifat dengan sekalian sifat kamalat. Kemudian maka dipakaikan, digunakan akan lafaz ilah tu pada mustaghna atau ma'bud. Bermula ilah itu kalimah bahasa Arab, dan maknanya dengan bahasa Melayu itu Tuhan. Ini masih lagi nak menghuraikan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah yang terkandung di bawahnya akan aqaidul iman yang 41. Muhammadur Rasulullah terkandung akan aqaidul iman yang 9. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terkandung di dalamnya aqaidul iman yang 50. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah ni selesailah pembicaraan aqaidul iman yang 50. Kemudian di sini ada penambahan dia. Penambahan dia yang mana penambahan ni lebih kebajikan, lebih lagilah pengetahuan kita untuk memahamkan akan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Jadi sekarang ni nak bicara kepada la ilaha illallah. Hak dalam matan Ummul Barahin. Di la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan ni, tiada Tuhan yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain, dan tiada Tuhan yang berkendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu panjang. Hak rekahnya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Jadi hak rekah ni la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, terkandung juga di bawah tu istighna dan iftikar. Tapi makna panjangnya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang terkaya daripadanya, tiada Tuhan yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain,
dan berkendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain melainkan Allah. Istighna iftikar. Itu panjang. Hak rekas sikitnya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Tuhan yang disembah sebenar yang bersifat dengan istighna dan iftikar jugalah. Ni. Tapi yang mudah kita nak hadirkan ketika kita bertahlil adalah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, atau lebih mudah. Kita ketika bertahlil, kita nak hadirkan makna dia. Nak hadirkan makna tiada Tuhan yang terkaya daripadanya oleh tiap-tiap barang yang lain dan berkendak kepadanya oleh tiap-tiap barang lain melainkan Allah. Jadi payah sikitlah sebab dia panjang. Jadi hak mudahnya la ilaha illallah ketika kita bertahlil, hak mudahnya kita nak hadirkan makna tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Tuhan yang disembah sebenar ni yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Tuhan yang disembah sebenar ni yang kita pegangi akan aqaidul iman yang 41. Tuhan yang disembah dengan sebenar ni yang mana termasuk di bawahnya akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab qada dan qadar Allah masuk di bawah iftikar. Qada dan qadar Allah masuk di bawah sifat iftikar Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar Allah masuk di bawah sifat 20. Masuk di bawah aqaidul iman yang 41. Jadi lidah kita bertahlil, hati kita menghadirkan makna, pegangan tetap di dalamnya. Kalau lidah bertahlil, hati kita hadirkan makna tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Ta'ala. Sekalipun kalau aqaidul iman yang 41 termasuk rukun kenang qada qadar tidak dipegangi, maka tak ada nilai lah. Ada ni. Tu tetap ada pegangan tu. Sama ada lidah kita bertahlil ataupun tidak, pegangan kita aqaidul iman yang 41 tetap. Yang kita nak cerita ni pada masa kita bertahlil. Nak pergi kepada tahlil tu nak hadirkan makna. Hak pegangan tetap dah. Sedang bertahlil ataupun tidak, pegangan kita tetap dah. Aqaidul iman yang 50 lah, termasuk Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia nak sambung lagi ni, hak berkaitan dengan la ilaha illallah, nak pergi kepada makna ilah pula. Nak pergi pada makna ilahun. Apa makna ilah? Bermula ilah itu kalimah bahasa Arab. Bahasa Arab lah kita maklum dah. La ilaha illallah bahasa Arab. Dan maknanya makna ilah dengan bahasa Melayu itu Tuhan. Ilah Tuhan. Kemudian kita terjemah Rabb, Tuhan juga. Ilah Tuhan, Rabb Tuhan. Rabbil alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Walahal ilah dengan Rabb lain. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah lain. Tapi sebagai orang yang beriman kena lengkaplah kedua-duanya. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah kena lengkap bagi orang yang beriman, barulah sah iman. Tapi antara ilah dengan Rabb lain. Tapi kalau terjemahan Melayu kita kok sekarang ni terjemahan ilah Tuhan. Terjemahan Rabb Tuhan. Dia kadang-kadang Rabb ni Tuk terjemah dengan Tuan yang hakiki. Tuan yang hakiki. Mana Tuan yang hakiki ni? Hak dia belaka atau Rabb. Kalau nak kira lah. Tapi kita terjemah Rabb Tuhan juga. Ni ilah. Ilah bahasa Melayu dia Tuhan. Dan madlulnya itu. Madlul. Madlul ni hak yang ditunjukkan daripada lafaz ilah.
Yang ditunjukkan daripada lafaz ilah tu. Madlul, musamma ataupun makna. Musamma ni yang dinamai dengan ilah. Makna ni, makna maksud ilah. Begitulah madlul dia. Hak perkara yang ditunjukkan oleh lafaz ilah. Ilah ni madlulnya apa? Yang ditunjuk dengan lafaz ilah ni apa? Zat yang bersifat dengan sekalian sifat kamalat. Itu ilah. Ilah ni madlul dia hak yang ditunjukkan daripada lafaz ilah, terjemah Melayu di Tuhan ni. Madlul dia apa ni? Zat yang bersifat dengan sifat kamalat. Itu Tuhan. Adapun hak batu sembahan berhala, tu jauh tu. Berhala zat yang bersifat dengan sifat kamalat. Zat Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Berhala tu ada sifat kesempurnaan. Tak ada sifat apa-apa pun. Kerah situ je. Ke batu ni ada sifat apa? Di batu ni ada sifat kudrah. Di batu ni ada sifat iradah. Jangan main batu tu. Ada sifat ilmu tu batu tu. Tahu serba-serbi. Ada. Batu-batu pun ada ni. Batu-batu ni orang pecah-pecah buat bangunan je. Batu ni. Itu bukan Tuhan. Tuhan ni yang ditunjukkan daripada lafaz Tuhan ni zat yang bersifat dengan sifat kamalat. Itu baru ilah. Madlu ni mana? Musamma dia. Yang dinamai dengan ilah ni adalah zat yang bersifat dengan sifat kamalat. Itu ilah. Tuhan ni yang menunjukkan oleh lafaz Tuhan ni kepada apa? Kepada zat yang bersifat dengan sifat kamalat. Itu ilah. Zat yang bersifat sifat kamalat lah Tuhan yang sebenar. Sebab itulah batu kita tak cakap Tuhan. Dan ni kita bukan cakap depan dia. Depan penyembah berhala tu. Kita beritahu kepada anak kita lah. Takut kita salah cerita. Tambahan pula kalau pergi pula belah-belah Kelantan. Lalu kok pula hak besar ada. Hak duduk ada. Hak nyenggeng ada. Sebenarnya apa? Nyenggeng tak? Mengiring. Nyenggeng tak? Tu hak nyenggeng. Letih dah orang kali. Nyenggeng kawan tu. Bukan nyenggeng. Hak duduk lah. Hak nyenggeng tau. Mana santai. Berehat. Lepas tu anak kita. Gapa tu? Tuhan. Tuhan. Ilah ni madlu dia. Yang menunjukkan oleh lafaz ilah ni. Zat. Yang bersifat kamalat. Batu tu bersifat kamalat. Lepas tu nak cerita macam mana? Apa benda besar tu? Itu orang kafir lah. Kena tipu di syaitan. Buat batu, lepas tu dia pergi sembah. Gitulah. Kita cerita betul-betul. Kena toleransi. Dengan hak kafir-kafir banyak cakap dengan anak kita. Toleransi kot mana? Golongan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Toleransi kot mana? Cuma kok zahirnya kita tak kata apalah hak dianya. Lepas ni kalau kita cerita pada anak-anak kita. Kita cerita pada anak-anak kita. Macam mereka lah juga. Mereka lalu dekat-dekat masjid. Macam mana kafir cerita pada anak mereka? Masjid lah. Yang tempat menyembah Tuhan yang sebenar. Cakap gitu. Dia kafir. Depan kita dia akan cakap molek. Cakap tak ada kata apalah. Tak ada kata apa. Tapi kalau puak kafir ni dengan anak mereka lalu masjid besar contohnya. Masa lalu tu pula orang ramai contohnya. Kalau hak budak tahu apa ni, sini buat apa sini? Dia pun
Maka ayuh hak kafir ni, oh di sinilah tempat menyembah Tuhan yang sebenar. Ada cakap gitu? Oh cakap gitu, dia mengucap dia kemasyahadah lah dia nya. Dia cakap gitu. Apa dia kata? Wallahu a'lam lah. Ya? Dia kata apa? Dia nak kata apa? Tu tanya puak dia lah, dia kata apa? Dia kata sembah Tuhan tak nampak gitu kali dah. Dia Tuhan ni batu tu. Kono-kono nampak pun benda batu bangunan. Ada kata sembah Tuhan tak nampak. Ke dia kata kita semua dinding. Kan depan ada dinding, masuk dinding kan. Dia kata apa? Dia kata lah ikut kesyirikan dia tu. Dia akan kata ikut kesyirikan dia. Kita ajar kepada anak kita ikut tauhid kita. Dia ajar kepada anak dia ikut syirik dia. Itulah. Tapi ikut depan tak ada kata apa pun. Ikut depan tak ada kata apa pun. Kadang-kadang mereka pun masuk masjid. Contohnya nak tengok ke dalam. Tak ada kata apa pun. Mungkin bagi mereka, mungkinlah, wallahualam. Mungkin bagi merekanya toleransi sungguh. Agama betul belaka. Mungkinlah bagi mereka. Kita dah, tak dah. Cuma kita dilarang mencerca agama yang lain, bukan kerana apa? Kerana nak elok mereka cerca agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Kita dilarang mencerca Tuhan agama yang lain kerana dah kerana toleransi dah. Kerana kita nak memelihara agama kita dicerca oleh mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Mungkin bagi mereka toleransi sungguh, agama betul belaka. Tetapi kok mana pun hati orang yang mensyirikkan Allah ni sangat-sangat memusuhi akan agama tauhid. Tak ada lagi dah. Hati mereka yang mensyirikkan Allah pasti sangat-sangat memusuhi agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah macam kita. Kita hati mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat golongan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita sangat memusuhi. Tak ada lagi doktornya. Dia tauhid dengan syirik tak akan jumpa dah. Macam mana kita nak jadi bersatu antara hati orang yang mentauhidkan Allah dengan hati orang mensyirikkan Allah? Nak mensatukan macam mana kalau kita kata magnet tu lah, apa magnet? Hak magnet tu, sebelah tu. Apa? Utara selatan. Hak magnet tu kan? Kan magnet tu kan dia tak boleh nak jumpa ke sebelah tau. Ke macam mana? Dia boleh jumpa hak sama.
bersifat dengan sifat kamalat, maka dipakaikan, yakni digunakan lafaz ilah tu pada mustaghnan, pada mustaghna atau ma'bud. Pada mustaghna ni kalau pakai makna panjang tu, la ilaha, tiada Tuhan yang bersifat dengan sifat istighna, atau makna panjang. Atau ma'bud, la ilaha illallah, tiada Tuhan disembah dengan sebenar. Dia ada dua makna terdahulu kan. Jadi ilah ni digunakan pada mustaghna, pada Tuhan yang bersifat dengan sifat istighna. Atau ma'bud, ataupun la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin, tiada Tuhan yang disembah sebenar melainkan Allah. Jadi ilah ni zat Tuhan yang bersifat dengan sifat kamalat, yang bersifat dengan sifat istighna. Tuhan yang bersifat dengan sifat kamalat ni lah ma'bud yang disembah dengan sebenar. Ma'bud, Tuhan yang disembah dengan sebenar. Itu makna ilah. Pergi kepada istighna ataupun pergi kepada ma'bud, Tuhan yang disembah dengan sebenar. Dan makna ma'bud itu satu-satu dibubuh ni. Dan makna ma'bud, ma'bud ni lah la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Tuhan yang sebenar ni yang bersifat dengan sifat kamalat. Tuhan yang sebenar yang bersifat dengan sifat kamalat. Sifat-sifat bagi makbud ni lah yang kita nak kena kenal secara ijmal dan secara tafsil. Secara ijmal tadilah bersifat dengan sifat kamalat. Secara tafsir perincian sifat 20. Ma'bud Tuhan disembah sebenar ni bersifat dengan sifat 20 secara tafsir. Di dalam tu termasuk qada dan qadar. Qada iradah dan ilmu, qadar wahdaniyah pada af'al dan qudrah. Dalam sifat 20 qada qadar. Tuhan disembah sebenar ni yang kita pegangi akan qada qadar daripada Tuhan disembah dengan sebenar. Tiba-tiba apa yang berlaku bukan datang daripada Tuhan. Itu bukan ma'bud. Itu bukan Tuhan disembah dengan sebenar. Dan makna ma'bud itu, apa makna Tuhan yang disembah ni? Ma'bud, Tuhan yang disembah. Zat yang bersifat dengan disembah. Gitu je lah. Zat yang bersifat dengan disembah. Dengan bahawa satu zat yang orang duk sembah dia, itu ma'bud. Satu zat yang orang duk sembah dia, ma'bud lah. Ma'bud yang disembah. Apa dia ma'bud? Zat yang bersifat dengan disembah. Mana apa ni? Ayat kita. Ma'bud ni maknanya satu zat yang orang duk sembah dia, itu ma'bud. Orang ni kata bertambah kebajikan ilmu ni, bertambah pengetahuan. Selesai dah aqaidul iman yang 41 dah perici pula. Perici. La ilaha illallah ni perici pula. Satu. Sebab apa? Ini bab tauhid. Bab tauhid ni dia tak boleh nak secara kasar-kasar, tak boleh. Tapi bila kita ngaji molek sini ni tak pandai sebut pun, gitulah dalaman kitanya. Kadang-kadang kita ni sifat istighna iftikar pun tak pandai sebut. Tapi di akidah kita perincian sifat 20 istighna iftikar lah. Dah pandai nak sebut makbud ni. Bila kita pegang sifat 20 secara tafsir, itulah kita kenal Tuhan yang disembah, makbud. Tapi kadang-kadang kita ni suruh perici cerita dak anda. Tapi di akidah kita comel. Atau kita naknya. Tapi kalau boleh cerita pandai susung pula, tu lagi comel. Gitu je lah. Lebih kebajikan. Ni kitab ni perici satu-satu ni.
maka inilah ilah itu kalimah bahasa Arab dan maknanya dengan bahasa itu Tuhan. Istilah ahli nahu yang membicarakan mereka itu akan ilmu Arab. Orang nahu duk bicara ilmu Arab, ia letak makna gini lah. Sebab ilah tu bahasa Arab, kalimah bahasa Arab. Kembali kepada ahli bahasa Arab. Ahli bahasa Arab ni di antaranya ahli ilmu nahu lah. Ahli ilmu nahu tu istilah mereka. Ilah ni apa dia? Ilah ni makna bahasa Arabnya kalau Melayu letak makna Tuhan. Ini apa istilah ahli nahu. Dan lapah itu, lapah ilah daripada kalam Arab, daripada percakapan orang Arab. Bila kalam, lapah ilah tu kalam Arab, percakapan orang Arab. Nak faham ilah, dia ambil istilah ahli nahu lah. Dibicara macam mana? Dibicara macam mana hak berkaitan dengan kalimah ilah, kalimah bahasa Arab. Ini hak betul dianya. Dia pun nak tambah. Kitab ni kitab yang lama ni. Dia nak ceritalah. Ada hak bawa pelik pada masa mereka. Sebab kita kena ingat ni kitab Bidayatul Hidayah ni kitab jawi sifat
Sifat wajib memang sifat yang qadim. Qudrah sifat yang qadim. Iradah sifat yang qadim. Ilmu sifat yang qadimah. Qadim lah sifat Allah ni. Sifat mustahil qadim juga. Mana sifat mustahil? Qudrah sifat wajib. Sifat mustahil ajzun, lemah. Sifat ajzun qadim juga. Sifat ajzun qadim kok mana barang tak ada. Ajzum ni sifat yang mustahil. Nak ada di zat Allah Ta'ala, sifat yang tak ada sama sekali. Dok dan akal tak terima sama sekali sifat mustahil, sifat ajzum ni. Tiba-tiba sifat ajzum jadi koding. Koding kok mana sifat tak ada sama sekali. Kalau kita kepada makhluk lah. Barang tak ada. Timbul tak? Lama ke, baru ke? Timbul. Barang tak ada. Kita tak pernah ada kenderaan, tak pernah ada kereta. Kita ada motor je. Tak pernah ada kereta. Boleh sebut tak? Kereta kita tak ada tu, baru ke, lama ke, boleh sebut? Motor ada tu bolehlah sebut. Motor lama dah ni, buruk dah. Ni motor baru ni. Sebab motor tu barang ada. Kereta kita tak pernah ada. Kita hanya ada motor je. Kereta tak ada pun, lama buruk juga. Orang cakap je tu. Jangan orang faham. Bab mustahil koding. Hak mustahil, hak koding ni bukan mustahil. Istihalatul mustahil. Tidak lemah, itu koding. Tidak jahil, itu koding. Bukan sifat mustahil. Bahas panjang. Sebab apa? Masa tu timbul pertikaian. Itu biasalah. Kitab dia gitu. Pada masa-masa kitab tu dikarang, timbul satu-satu jalanan yang salah akan disentuh. Akan disentuh. Contoh kita Al-Misbahul Munir. Ada cerita berkaitan dengan golongan yang sesat yang mengatakan Tuhan ni putih. Tuhan warna putih. Timbul masa dahulu. Di Kota Baru tu timbul. Tuhan ni warna putih. Dibaca kitab hakikat. Kitab tasawuf hakikah. Yang banyak diharamkan. Sebab tidak ada orang layak membaca. Kitab tak salah. Tapi bila yang membaca tu tak layak, boleh bawa pada kesesatan. Dalam kitab tu ada sebutlah. Allah Ta'ala ni putih macam kapas di busu. Kenal? Busu panas. Dia ada warna putih situ. Maka Allah Ta'ala ni putih macam kapas tu lah. Hak jenis baca dia, baru jumpa ilmu sebenar. Tak ada dalam ilmu syariat ni, tak ada ni Tuhan warna apa. Ni barulah jumpa kitab sebenar ni. Warna putih Tuhan. Baru tahu. Kafir lah pegang gitu. Tu kita kata putih. Ya bandingan Allah Ta'ala ni maha suci daripada sifat kekurangan. Putih ni putih molek, tak ada kekotoran. Allah Ta'ala ni maha suci daripada sifat kekurangan. Bukan Tuhan tu berwarna putih. Tu tetap dah mustahil gitu. Tapi kita tulis Tuhan ni putih macam kapas di busu. Sebolah. Ngaji majlis surat takkan tahu warna Tuhan. Ngaji dengan mereka hakikat ni konon-konon sesat ni. Hakikat sebenar betul. Sesat ni. Baru tahu. Tuhan ni warnanya putih. Kita beritahu ni. Ni. Timbul masa tu. Ada yang tak ambil sebab ni cerita warna putih tu. Sesat dia gitu nah. Tu orang mengarang kitab, orang mengajar samalah. Dia akan sentuh juga perkara yang semasa. Contoh sekarang. Bab qada qada banyak terpesong. Tengah-tengah mengajar ada semua orang tu hok karut maru. Dia tahu dah salah atau kita yang mengajar ni pun ada peluang setuhlah. Orang pelik ustaz ada kau pegang gitu. Kenapa tak adanya? Dah rakaman laginya. Mana ada peluang situ? Ada peluang situ. Sebab apa? Isu sekarang. Hak berat sekarangnya bab qada qada. Banyak hak ajaran-ajaran
yang sangat terpesong daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah, yang berkembang tanpa ada sebarang tindakan daripada pihak yang berautoriti. Kan ada perkara-perkara yang karut marut, pihak yang berkenaan akan segera siasat dan ambil tindakan. Tapi karut marut dalam
Kok manalah. Mengaruk sekali. Kalau tersilap, itu tak pelik manusia biasa. Tapi kalau salah benda yang orang jahil pun tak akan bawa begitu. Contohnya, tu tak boleh dah kata tersilap dah tu, tu memang orang jahil gitu tu. Ada ni. Tapi orang panggil ulama. Orang panggil ulama. Ni ulama mana ni? Orang yang mendakwa dirinya alim, ngaku pandai. Tapi kalau ulama pesen ni dah FB lah banyak. Dah FB banyak. Tu kan saya tengok FB. Ramai tu. Mengaku dia alim. Mengata ia orang mendakwa dirinya alim tu. Ilah itu bukan maknanya Tuhan. Bukan maknanya Tuhan, dia kata. Dengan bahasa Melayu. Bukan maknanya Tuhan dengan bahasa Melayu. Dan hanya senya makna ilah itu yang kaya. Maka hanya senya. Rumi tulis mana? Rumi tulis mana? Rumi tulis mana? Ilah itu bukan maknanya makna ilah Tuhan dengan bahasa Melayu, bukan. Dan apa? Dan hanya senya. Betul lah. Hanya senya. Sebab dia alif. Lepas tu dia sambung tu, dia sambung. Kalau macam berjadi tu, kalau habasnya. Tak ada ni. Hanya senya, hanya dengan senya tu dia sambung. Maksud dia sambung. Lepas tu tak jelas pula tu kalau orang Jawi ni. Hak Rumi macam mana deh? Hanya senya. Tulis tepi tu. Tak boleh nak baca kat kira, tak tulis tepi. Dan hanya senya ilah itu, apa dia ilah? Kalau Melayu, yang kaya. Gitu. Bukan Tuhan. Ada pun hak kata orang yang dah alim ni, jawab dia, maka jangan engkau hirau bicaranya. Jangan duk cara, jangan hirau bicaranya, bicara orang yang berdakwa diri alim. Dan jangan engkau dengar katanya. Ni beri amaran dah ni. Jangan engkau hirau, jangan engkau dengar. Jangan engkau dengar bicara dia. Kerana jangan engkau dengar katanya, kerana ia orang yang mendakwa dia alim tiada mengetahui bahasa Arab dan tiada mengetahui bahasa Melayu. Dah reti gitu tu. Bahasa Arab pun dah reti, bahasa Melayu pun dah reti. Siap. Tahu kan bahasa Melayu dah reti, ni orang Melayu ni. Dah. Bahasa Arab pun dah reti, bahasa Melayu pun dah reti. Sedap bunyi kau. Taklah. Kalau kita orang Melayu, kata kita, kamu tu bahasa Arab dah reti. Kita dah apa dia dah reti kita. Bahasa Melayu pun kamu dah reti. Apa dah reti bahasa Melayu? Kita orang Melayu, ke mana? Kalau kita salah bawa, kenapa salah? Kerana kamu dah reti kita Arab. Kamu tak faham bahasa Arab. Pelik apa kita orang Melayu? Bahasa Melayu dah pandai juga, dia kata kita. Kerana kamu. Pedih tau. Kerana ia orang yang mendakwa dia alim tu tiada mengetahui bahasa Arab. Tak reti bahasa Arab dia ni. Dan tiada bahasa Melayu. Tak reti juga bahasa Melayu. Kerana erti kaya. Erti yang kaya itu dengan bahasa Melayu itu zat. Zat yang maha kaya. Dan erti kaya itu sifat. Kaya itu sifat yang ada pada satu zat. Zat yang bersifat yang kaya dipanggil yang kaya. Kaya satu sifat. Yang kaya orang tu Kaya satu sifat.
Yang kaya orang ada. Kaya tu sifat, miskin tu sifat. Yang kaya kena pada orang. Yang miskin kena pada orang tu. Kaya sifat, miskin sifat. Yang kaya orang tu. Yang miskin orang tu. Itu hak bahasa Melayu. Maka kembali bicara yang dahulu jua. Bicara yang dahulu jua mana? Bicara Tuhan yang istighna, yang maha kaya. Balik situ juga. Tapi bukan ilah tu makna yang kaya. Tapi apa makna Tuhan dari semua sebenar ni? Yang maha kaya lah. Tapi ilah ada, itu bukan makna yang kaya ilah. Ilah Tuhan. Ilah Melayu kita Tuhan. Tuhan mana ni? Yang bersifat dengan sifat kamalat. Yang bersifat dengan sifat kamalat termasuk yang kaya. Tiba-tiba ilah tu yang kaya dah. Pasal lain sikit ni. Dan betapa ia menyalahi. Bicara yang kaya ni kita bicara dah di sifat kamalat Allah Ta'ala. Dan betapa ia orang yang mendakwahinya alim menyalahi. Maka jadilah ia mendakwahinya alim berkata dengan tiada mengetahui ia akan barang yang dikata. Nak cakap dok pandang. Sedap kita. Dia panggil apa ni? Balung tau. Balung lah ni. Allah. Bahasa Arab pun tak erti, bahasa Melayu pun tak erti. Sakit dengar. Bahasa Melayu pun tak erti ni. Dan inilah berkata dengan tiada mengetahui akan barang yang dikata ni. Daripada sebesar-besar ajaib, hairan, pelik. Orang yang mendakwa dirinya alim. Pelik kata pandai. Gini pun tak erti. Sebesar-besar ajaib, sebesar-besar perkara menghairankan. Subhanallah. 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 Orang yang mengetahui dirinya. Subhanallah. Orang yang mengetahui dirinya. Mana orang yang mengaku dirinya tu tahu alim. Subhanallah. Hak benda gitu pun salah. Tiba-tiba mengaku dirinya pandai. Subhanallah. Ni. Berat ni. Cakap apa benda yang kita tak pandai. Itu pelik gitu tu. Mengaku alim. Mengaku pandai. Subhanallah lah. Maha suci Allah. Orang yang mengetahui dirinya. Mana orang yang mengaku dirinya mengetahui. Kata tahu. Hak benda gitu pun karuk-maruk ni. Bahasa Arab pun tak erti. Bahasa Melayu pun tak erti. Sampai ke bahasa Melayu pun tak erti. Kemudian dia cerita bab orang yang mengaku alim apa semua ni. Nak cerita pula bab ilmu. Orang alim sungguhnya macam mana. Lagi cerita hal lain. Keluar tajuk sekejap. Berkait dengan, dan tadi cerita dengan orang yang mengaku diri alim. Orang alim sebenarnya macam mana. Itulah. Panggil apa? Istitrak belakang ni. Dia ada selingan-selingan.